Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu deh, Datuk. Kita tengah tunggu kawan-kawan mereka akan masuk sebentar lagi. Saya sekarang ni berada di restoran Citrus di Bangsa Village. Ya, siapakah orang pertama yang masuk? Saya nak tengok yang pertama bersama dengan kita malam ini, hari ini, petang ini ya. Itu dia. Jadi saudara sila like sebab hari ni agak banyak benda ya. Saudara ini Adili Diksi, siapa lagi dah? Rafili Yaakob, Jackie Nichols, how are you? Ini Jackie Nikita, how are you Jackie? Anwar Muhammad, Diksi. Suara saya jelas atau tidak? Sebab hari ni pertemuan agak penting hari ni ya. Zul Tolo, apa khabar? Sulaim, salam Datuk. Semua okey, Azmi. Apa cerita hari ni? Hari ni cerita penting ni. Sedap ni cerita hari ni. Panas. Sambal petai pada. Saya ada ya. Okey, alhamdulillah. Hari ini sebenarnya saya berada di restoran Citrus. Restoran Citrus di Bangsa Village. Sebab bersama dengan saya hari ini adalah seorang peguam dan juga bekas pejuang. Beliau adalah merupakan bekas ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor. Satu ketika waktu zaman saya bergerak dalam Pergerakan Pemuda, beliau merupakan ketua Pergerakan Pemuda UMNO Shah Alam, merangkap sebagai ketua Pergerakan Pemuda UMNO Selangor. Ya, betul. Apa khabar Datuk? Nama dia Datuk Kamarudin. Nampak sikit Datuk? Ya, alhamdulillah. Datuk, ya, okey, Datuk Kamarudin. Tapi kepala saya dengan beliau dia lebih banyak lebih percayanya. Bercahaya. Juga bersama kita pada petang ini adalah saudara Nazli Aziz, iaitu Sir Nazli Aziz. Ini beliau merupakan anak kepada bekas High Commissioner kita di Kota London, ni Tan Sri Sir Abdul Aziz Yop, yang juga merupakan abang kepada mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Jadi sebab ini, apa khabar Nas? Saya panggil pada Nazli. Ya. Silakan Min. Ya. Salam Maulud. Ya, jadi sebenarnya negara kita sekarang ni dah tambah rosak ni, Datuk. Ya, betul. Dalam keadaan sekarang ni, saya lihat berceramuk betul. Dengan keadaan menterinya, Perdana Menterinya sekerat tiang aja. Tak maaf lah. Kalau Datuk penyokong Perdana Menteri terpulanglah, ataupun jemaah kabinet yang ada. Okey, non-partisan, alhamdulillah. Datuk, saya nak tanya sebab ini apabila kesan daripada tiadanya keizinan daripada Duli Yang Maha Tuan Agong, baginda tidak bersetuju, bukan baginda saja, Majlis Raja-Raja tidak bersetuju agar Perdana Menteri mengisytiharkan darurat pada negara kita. Ya. Jadi boleh Datuk beri pandangan dari segi legal dulu ya, sebab ada benda lanjutan kemudian tu. Ya. Pandangan dari segi aspek perundangan, dari segi aspek perlembagaan. Sila Dok. Kita lihat ya, Ya. permintaan yang dibuat oleh Kabinet di bawah perkara 150. Perkara 150 ya. Perlembagaan Persekutuan, Ya. iaitu proklamasi darurat. Ya. Kabinet merasakan bahawa ada keperluan untuk diadakan darurat ya. Tapi Baginda Agong ya, setelah dan Majlis Raja-Raja Ya. setelah diberikan segala data, segala taklimat ya oleh pihak-pihak pegawai kerajaan termasuk KKM sekali, Baginda Agong tak berpuas hati. Itu dia ya. Baginda Agong tak berpuas hati wujudnya satu keadaan darurat. Ya. Kerana perkara 150 bermula dengan perkataan jika Baginda Agong berpuas hati wujudnya suatu keadaan darurat besar. Ya. Jadi di sini kita lihat ada satu elemen pertimbangan oleh Baginda Agong ya. Baginda Agong boleh mempertimbangkan ada atau tak ada darurat. Jadi Baginda tak perlu nak ikut nasihat Kabinet. Ini sangat penting ya. Lain dengan keadaan lain di mana dikatakan hendaklah, artinya kena ikut. Tapi dalam hal ini jika Baginda Agong berpuas hati, maka tak perlu ikut. Itu keadaan dari segi perlembagaan. Dari segi sudut perlembagaan, artinya terpulang pada tuanku lah kan. Terpulang pada tuanku. Ya, terpulang pada tuanku. Saudara Nazli, saya adalah sebagai
Saya panggil dia Tokek NGO. Sebab ramai NGO bersama dengan beliau dan beliau mempunyai, saya ingat, nothing less about 200 NGO, badan-badan bukan kerajaan. Jadi apa pandangan saudara terhadap usaha nak buat darurat dan sebagainya? Ini kita buka dulu ya. Ya, saudara ini saudara Amran ni sekejap ni. Saudara Mak Otai, apa cerita awal buat live pagi ni? Memang saya buat awal lagi ni sebab bukan senang nak dapat seorang perempuan muda macam ni bersama dengan saudara Nazli, Sir Aziz Yop, bos NGO, kepala batu semua ni. Bapak Ramli hari ni dia juru kamera. Ini kenapa Peguam nak saman agung? Sebentar lagi kita akan bercakap. Sabar. Ya, saya sabar dulu. Kita sebab saya nak buka saya punya live ni. Selalunya saya buka satu persatu. Jangan risau saudara. Jadi saya nak bertanya pada saudara Nazli. Apa pandangan you terhadap ini perangai diorang ni dan sebagainya yang mau mewujudkan darurat, padahal tak dapat darurat, nak saman lah apa semua. Silakan. Rapat sikit. Jadi kalau soal perundangan, saudara lawyer KA dah jawab. Tahu. Ya. Dan lebih soal sebagai rakyat biasa. Ya. Sebagai rakyat. Saya ni sebagai rakyat biasa lah. Jauh kena rapat sikit tak? Saya ni Dia nampak dah di apa kata, dah dinobat sebagai kepala NGO. Ya. Semua satu Malaysia dah tahu dah. Saya ni kepala NGO. So sebagai NGO, kami akan menjadi satu tokoh yang non-partisan. Ya. Apa-apa kami nak cakap pun, kami tidak akan mengaitkan mana-mana politik dan mana-mana fahaman politik. Kami mewakili pemikiran rakyat bawahan. Rakyat marhen lah katakan. Betul. So pada saya dalam soal darurat ni, kita tak nampak Keperluan. tujuan kita nak buat darurat ni. Walhal kita pernah tengok di Jakarta. Terbakar sana, keluar, bakar sana, bakar sini. Dan juga di Thailand pun dah keluar dah. Rakyat, tapi masih lagi kerajaan mereka tidak membawa satu akta nak daruratkan negara. Betul. Ni kita peaceful Betul. We are a very peaceful nation. Betul. Walaupun kita ni orang kata ada perbezaan pendapat. Kita kelas. Kita simpan. Apa-apa besok kalian nak tengok di parlimen besok yang kita akan tunjuk. Itu saja. We are first class. We are first class citizen. Society kita first class. We are saya ni dengan apa ni, dengan kita punya Datuk Amir ni, we are British oriented. We are London. Ni semua ni London. London apa? London mentality. British oriented. Tapi kami juga adalah local, jiwa Melayu. Anak orang kampung. Saya masih anak orang kampung. So inilah mentaliti yang saya lihat. Apa yang ada bermasalah di Malaysia ni is just a matter of mentality. So kita akan nantilah saya minta satu hari besok saudara Amir, kita akan cakap tentang mentality, Malaysian mentality. Terima kasih. Terima kasih. Ini pandangan daripada saudara saudara Mat Yunus Bayu Aidil, Datuk. Apa pasal Rais Yatim tu tak reti-reti nak stop, nak lagi mohon darurat. Cakap dekat dia tu, kalau dengan Najib kau cakap malu apa bosku. Setakat Muhyiddin ni kita tanya dia takut apa abahku. Dia dok komen ini pelayan dia tanya. So, tindakan Datuk Rais Yatim. Apa yang saya lihat tindakan saman yang dibuat ke atas Baginda Agong itu tak ada asas. Tak ada asas kerana perkara 150/8/A jelas mengatakan bahawa keputusan Baginda Agong adalah muktamad dan konklusif dan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Ini sangat jelas. Dan tak ada sebab mengapa pihak peguam ni nak memfailkan saman ke atas Baginda Agong
Dan saya tekankan di sini ya bahawa kebijaksanaan Baginda Agong telah mengelakkan ya pertembungan di antara rakyat dengan raja. Ya. Jika telah diluluskan proklamasi darurat, rakyatlah yang paling susah. Rakyatlah yang tertekan ya. Akan berlaku perintah-perintah darurat ya. Yang akan menyekat hak-hak dan nilai-nilai kebebasan rakyat. Sistem demokrasi hidup kita akan terjejas. Akan itulah Baginda Agong menolak permintaan kabinet. Datuk ingat tak masa zaman kita pemuda dulu? Ya. Waktu itu kapal Sing saman Sultan Selangor. Apakah Datuk lupa peristiwa itu? Ya, saya tak lupa. Saya tak lupa kapal Sing saman Allahyarham Sultan Selangor. Akhirnya kena penyepak dengan Kiai Allahyarham Kiai Asyad. Silakan cerita. Dan kerana masa itu ada berkaitan dengan kuasa Sultan mengampunkan ya. Mengampunkan seorang pesalah. Jadi mahkamah telah memutuskan bahawa keputusan baginda tidak boleh dicabar di mahkamah. Seharusnya kes Karpal Singh ini menjadi arah tunjuk kepada pihak peguam yang membawa kes ni ke mahkamah. Nak kena penampur lagi kemana peguam tu lah. Jawapannya bos kita berada kita. Macam mana berada? Dia macam ni. Saya amat kecewalah dengan Tan Sri Raja Tim. Sebab Tan Sri Raja Tim merupakan seorang tokoh budaya. Dan dia pegang kuat pada budaya Minang semua kan. Dan bila Tan Sri Raja Tim ni dia faham tentang budaya-budaya raja ni, tak sepatutlah dia menjadi orang kata seorang tokoh yang mencabar balik kuasa agung. So it's very becoming lah. Tak. Kecuali kalau Tan Sri Raja Tim ni rakyat biasa, dia speaker Dewan Negara. Dia speaker Dewan Negara. Dia speaker Dewan Negara. Memang nampak bertentangan lah dengan. So kita berharap Tan Sri, kami menghormati Tan Sri. Saya amat menghormati cara Tan Sri bercakap lembut. Tapi tidak kenalah pada rakyat. Betul. Tan Sri menunjukkan orang kata mendahakakan kepada Agong yang rata-rata saya rasa orang Melayu yang ada budaya kalau pemuda tak sepatutlah. Ingatlah Datuk jangan lupa Datuk. Jadi dia bersahabat ni dia bersoal pada kita bahawa warga netizen menzahirkan, melontarkan persoalan apakah mereka ini lupa peristiwa di Stadium TPCA yang akhirnya mengundangnya Peribadi Adam yang hampir-hampir saja kita beramuk. Jadi apakah pertindakan peguam itu? Sebab ini bukan memang ini soal maruah bangsa kita. Raja kita disaman. Betul. Saya sendiri sebab itu memang hari ini kalau saya tengok memang saya buat live awal-awal sebab saya nak cari peguam dari segi angle aspek undang-undang. Apakah perundangan mengizinkan raja kita disaman? Betul. Kalau tak boleh, apa tindakan kita? Silakan. Saya lihat ialah macam-macam orang boleh filekan saman dia ke mahkamah Tapi saya lihat pihak mahkamah seorang hakim yang bijaksana akan mengetepikan saman ini. Dia akan mengetepikan saman ini. Dia takkan bagi muka untuk mendengar saman ini kerana tidak ada asas dan saya nak tambah satu perkara yang sangat penting lah kalaulah kita punya live ni ditonton oleh peguam tersebut atau plaintiff yang bawa kes ini berlaku pada hari itu antara kehendak kabinet dengan kepentingan rakyat dan Baginda Agong memihak kepada kepentingan rakyat. Ini yang sangat penting yang sangat penting. Di mana kita lihat banyak faktor-faktor yang menyebabkan kehendak kabinet tu kita rasakan kurang bona fide, kurang niat suci. Bona fide kita tahu ada unsur-unsur kurang niat suci dalam kabinet membuat permintaan
darurat ya. Ya. Ada udang di sebalik batu. Oh, Betul tak? ya. Itu dia. Datuk, ini dia dari segi kalau kita ingat dulu satu ketika kita mengalami krisis perlembagaan. Ya. Waktu kita mengalami krisis perlembagaan, Tun Dr. Mahathir mewujudkan Mahkamah PAS. Kononnya nak membicarakan raja-raja. Ya. Saya nak tanya Datuk, apakah mahkamah itu masih wujud lagi atau tidak? Kalau ikut Perlembagaan Persekutuan ya, memang telah diwujudkan. Mahkamah itu telah diwujudkan. Tapi ditolak tak? Tapi sehingga hari ini tak ada pun anggota di Raja yang melakukan sesuatu yang memerlukan dibicara di bawah mahkamah tersebut. Tak ada ya, tak ada. Jadi itu puncanya kita tak dengar kes di bawah mahkamah raja-raja ni lah. Ya, jadi adakah tindakan peguam? Saya tak tahu nama dia siapa, dari mana tu. Ni peguam ni tak tahu ketua Melayu ke India ke? Melayu Kenggadren. Gandren. India. Geragu ni, geragu. Jadi adakah tindakan ini memancing perasaan warga bangsa Melayu, sebab pada kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, ini saya rasa Silakan. saya ingin beritahulah kepada rakyat India lah ya. Tak usahlah. Kamu ni bukan saya nak resis ya. You are just a minority. Saya melihat setiap kali kalau ada je soal Raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu, banyaklah kaum-kaum India ni ke depan. You are just minority. Ya. Saya nak cakap, saya bukan resis. Saya nak beritahu, saya apabila raja ni disentuh, saya perlu keluar. Sebab saya adalah cuit Imam Rasul, Aki Mak Kilau. Ini adalah cuit dia. Dan saya menyuruh kepada semua keturunan Mak Kilau, jika benarlah Mak Kilau itu adalah pahlawan Melayu, saya mewakili keturunan Mak Kilau keluar. Kita mempertahankan raja kita. Ya, setuju. Dan saya secara live lah. Saya nak minta pada Yang Tuan Agong kirim salam pada 3 orang puteri itu. Dia adalah anak saudara saya. Dan saya akan sebagai keturunan Mak Kilau sampai ke titisan darah yang terakhir, kami akan mempertahankan raja-raja Melayu dan bangunlah keturunan pahlawan Melayu. Terima kasih. Datuk, dari segi undang-undang boleh tak kita ambil, sebab ini bagi saya ini act of treason tak? Can you explain, boleh penjelaskan lagi dia bawa otak mana act of treason terhadap raja-raja Melayu? Silakan. Act of treason adalah salah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan ya. Di bawah kanun keseksaan ada kesalahan act of treason. Dan saya rasa ada baiknya lah ya, NGO ya. Saya harap sangat NGO membela nama baik Baginda Agong ya. Dan mengambil tindakan ya bagi menjamin nama baik Baginda Agong lah ya. Dan saya nak tambah sikit apa yang brother bos NGO Satu Malaysia ni katakan tadi ya. Iaitu pentingnya raja-raja Melayu sebagai kuasa semak dan imbang, check and balance ya. Kerana sekarang ni terbukti badan eksekutif ya, kabinet melebihi kuasa ataupun menyalah kuasa, dan mujurlah kita ada raja-raja Melayu untuk memastikan perkara ini dikawal. Ya, ini yang berlaku 3 hari yang lalu apabila Baginda Agong menolak permintaan proklamasi darurat. Tidak, jadi apakah sebenarnya yang tersembunyi? Sebab saya tengok bila ada masalah ni orang Melayu saja yang kena. Sebab itu saya panggil yang Arif bersama dengan saya nak tengok dari segi aspek undang-undang. Apakah kita tidak punya ruang lingkup ataupun kita tak punya dasar-wasar untuk dari segi aspek perundangan? Kalau mereka bertindak begitu, we have to take a legal action against them. Sebab mereka sudah mencabar budaya kita, raja kita lebih-lebih lagi. Ini raja belum lagi agama kita. Ini soal bangsa ni, Datuk. Saya nampak pandangan tu ada asas ya. Kita lihat macam kes Ronnie Liu kan. Ronnie Liu telah pun ditahan ya. Kerana ada aspek menghina Baginda Agong kan ya. Itu cubaan.
cubaan untuk mempengaruhi rakyat supaya bertindak bagaimana di Bangkok. Ya. Kan? Ini menghasut. Sebab saya kata act of treason. Ya. Sila bagi penjelasan tu. Jadi saya lihat ya, kalau kita lihat secara terperinci ya, mungkin kes-kes mahkamah yang menyaman Baginda Agong ni, mungkin ada niat ke arah itu ke arah mempertikaikan titah baginda ya, dalam satu keadaan yang sangat jelas. Sangat jelas ya. Perkara 150 memberikan iaitu pertimbangan Baginda Agong. Ya, bukan sesuatu yang Baginda Agong mesti ikut nasihat kabinet. Tidak. Ya. Baginda boleh membuat pertimbangan peribadi baginda. Nak buat darurat ataupun tidak. Ada call masuk ni kadang-kadang begitulah. Baru-baru ni Anthony Loke Anthony Loke ni dia penerangan. Okey. Saya melihat Anthony Loke telah mengeluarkan satu kenyataan. Yang dia taat pada raja, dia terima. So kadang-kadang saya melihat DAP ni ada dua faces. Ada grup. Ada dua grup. So saya nak nasihatlah kepada DAP, terutamanya Setiausaha Agong dia. Okey, banyak orang mengatakan bila kita cuba nak bersama DAP, tetapi banyak yang menentang. Ini masalah DAP. Adik, DAP kena bekerja kuat untuk mereka. So orang kata tokoh-tokoh macam Tony ni lah, apa yang baru ni? Siapa ni yang kata yang baru ni, Ronnie Liu. Tokoh-tokoh macam ni lah yang menjahanamkan DAP. Dengan macam Ramasamy. Ramasamy. Saya tengok masalah DAP ni, masalah MP India lebih sudu. Lebih apa? Sudu dari kuat. Sudu dari mangkuk. So saya rasa lepas ni DAP fikirlah kalau nak ambil MP janganlah ambil MP yang Karawala ni. Karawala. Dia akan menjahanamkan DAP. Kalau betul-betul DAP nak orang Melayu mula hormat DAP, jadilah satu parti yang betul-betul akur kepada Yang di-Tuan Agong, dan orang kata menerima hak orang Melayu dan sebagainya. Barulah mungkin satu hari besok UMNO boleh bersama DAP. Wallahualam. Datuk Beni Kabudin, ini nak tanya juga ni. Sebab Parlimen akan bersidang lagi 4 hari lagi ni. So jadi tentang usul undi tak percaya ni, boleh Datuk bagi pandangan macam mana? Sebab kalau tak silap saya, bahawa ini standing order di Parlimen. Standing order itu ini aturan urusan mesyuarat. Sedangkan usul yang tidak percaya atau usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri adalah mencakup soal perlembagaan. Which one come first? Patutnya perlembagaan mengatasi standing order. Can you give their opinion, sir? Apa yang saya lihat sini ada Tuan Moderator ialah perlu diambil usul tak percaya kerana ada dakwa-dakwi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah hilang majoriti. Ada dakwa-dakwi. Artinya kalau ada 3-4 orang mengatakan tak puas hati dengan Kerajaan Perikatan Nasional, tak puas hati dengan Mahyudin, artinya sokongan Kerajaan Perikatan Nasional telah berkurangan 3-4 orang. Dan itu menunjukkan sudah hilang majoriti lah sebab majoriti pun tak banyak saya rasa lebih kurang berapa? 114, 115 Dia cuma ada 113. 113 tu dia. Kalau tolak 4 kira dah hilang majoriti lah. Dah ruyuk dah. Dan ni sangat penting sebab kita tak mahu Belanjawan 2021 dibentang oleh sebuah kerajaan yang tak ada majoriti. Yang tak ada legitimate. Yang tak legitimate. Maka usul tak percaya tu bagi menentukan legitimasi Kerajaan Perikatan Nasional. Ini sangat penting Jadi artinya speaker kena bagi prioriti bagi usul dululah sebelum bajet itu dikemukakan. Tak gitu? Saya rasa itu yang akan berlaku. Itu akan berlaku kerana dia ada dua usul usul percaya.
unsur percaya akan dibentangkan ya. Ada jadi dua akan unsur dibawa percaya akan oleh dibawa. Datuk Syahidan dengan seorang lagi PAS. Lepas ya. Jadi kalau unsur tu menang, maka unsur undi tak percaya akan kalah. Betul. Jadi kita lihat apa akan berlaku nanti pada minggu depan ya. Tapi saya rasa lah Puan, Silakan. dalam soal nak bawa undi tak percaya ni kan, saya rasa yang utama bagi kita adalah ahli-ahli MP UMNO. Ya. Sebab apa? Apabila semalam Majlis Tinggi dah mesyuarat dan saya menyokong penuh atas statement Presiden kita, Presiden UMNO. He's a gentleman. So Tan Sri Muhyiddin jangan risaulah. Right? Apabila UMNO memberi komitmen, bukan dia akur kepada Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, dia akur kepada arahan agung. Saudara pelayar-pelayar, kalau saudara ada persoalan sama saya dengan saudara peguam, dengan head of NGO, saudara boleh tanya. Saudara boleh kemukakan soalan. Saya nak baca ni kalau ada lah. So saya kata sila. jangan takutlah. Sebab semalam Majlis Tinggi dah bagi satu jaminan yang dia tetap menyokong Perikatan Nasional atas akur kepada titah baginda. Saya rasa tak ada masalah lah. Be a gentleman lah. Okay. Ini yang Arif. Dia kata saudara Amran Omar, dia kata peguam yang saman agung tu bukannya bangsa lain tapi bangsa Melayu sendiri. Bangsa Melayu pun. Nama dia Said Iskandar. Ya, betul, Said Iskandar. Said Jaafar. Boleh Datuk beri pandangan? Saya dah baca betul. dia Saya dah baca. Kalau begitu kita lihat ini boleh jadi satu kontroversi ya. Kontroversi kerana kita baginda sangat jelas jelas bahawa baginda bertindak dalam kuasa perlembagaan baginda di bawah perkara 150. His Majesty the King acted constitutionally. Bukan unconstitutional. Jadi kerana itu kita lihat apakah agenda Said ni, siapakah di belakang dia. Siapakah di belakang dia, ini kita nak tahu. Itu yang tak jadi ada kata scapegoat ni, kata saudara Zahir Mak Hashim, dia kata scapegoat. Siapa di belakang dia. Dan kalau kita tahu siapa di belakang dia, artinya ada agenda yang nak destabilize politik negara lah. So I think itu cheap publicity lah. Cheap publicity. Okey, saudara, malam nanti jam 9.30 malam kita akan mengulas ada banyak perkara lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada peguam kita, saudara Datuk Kamarudin, orang perjuangan yang dulu waktu sama saya ni Bahulu Pekarabu. Sekiranya usul diterima PM, tiada majoriti pelantikan PM, barulah dipilih Agong, barulah Agong pilih yang baru. Tak gitu ni Datuk. Ada MT UMNO yang belot dengan presiden dan tak menyokong. Macam mana tu? Datuk Tuan Peguam Muda tu. Saya nak tekankan di sini ya. Keputusan UMNO ialah no DAP, no Anwar. Jika ada yang tak menyokong keputusan Majlis Tertinggi, jika ada yang mainkan Zahid maka akan jatuh Kerajaan Perikatan Nasional dan secara otomatis akan naik Kerajaan Pembangkang. Di situ akan ada PKR, DAP, amanah, warisan adakah itu yang ahli-ahli UMNO nak? Ini soalan dia Kalau itu yang you nak, you terimalah. Okay, terima kasih warga netizen seluruh negara kita dapat sepetang sambil minum teh saya dengan Tuan Peguam. Malam nanti pukul 9.30 kita berjumpa lagi dan saya akan menghuraikan ada banyak persoalan, ada aspek undang-undang, aspek perlembagaan dan sebagainya. Sekian, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.